kita tengok YB ya, bagaimana pula pandangan generasi muda ni? Kata generasi muda ni terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Okey, saya boleh bercakap secara apa yang saya pandang, apa yang saya baca dan apa yang saya analisa. Apa yang saya pandang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini walaupun secara biologi umurnya ialah 70-an, tetapi gerak kepimpinan beliau itu sinonim dengan anak muda. Apa dia? Berani, tegas, melawan, tidak memberi kita panggil peluang kepada penindasan. Jadi ini ciri-ciri anak muda. Sebab anak muda ni bila ditanya kenapa buat ni, dia bukan kata why, dia kata why not. Jadi Anwar Ibrahim ini membawa ciri-ciri cita rasa anak muda. Sebab itu beliau sentiasa mendapat tarikan. Okey. Pun begitu, saya secara objektif akur bahawa ramai anak-anak muda terutama milenial sekarang, bayangkan reformasi 98. Ada seorang pemimpin Universiti Melaya yang saya tanya ketika mana reformasi, berapa umur kamu? Dia baru tadika. Jadi saya sendiri jujur, Datuk Seri, saya di balik pulau. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cuak tokun. Jujur saya cakap, saya pun mengenali kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila berlaku ketidakadilan kepada beliau ketika reformasi. Sebelum itu saya hanya tahu main bola, saya pergi tangkap ikan. Jadi saya pun tak fikir bahawa berapa pentingnya. Tetapi yang ingin saya katakan, Anwar Ibrahim telah membina generasi baru Malaysia. Generasi baru yang mana domer dia ialah keadilan. Apabila berlaku ketidakadilan, kami akan bangun. Bukan yang hari ini. Generasi hari ini apa dia? Apabila berlaku ketidakadilan, yang dipilihnya jawatan. Jadi itu generasi yang lain. Sebab itu bagi saya Malaysia telah dipamerkan pelbagai generasi. Generasi pertama, generasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Generasi kedua yang membangunkan Malaysia, Tun Abdul Razak dan sebagainya, bapa bosku. Lepas itu generasi yang mengindustrialisasikan Malaysia, membajikan Malaysia dengan pelbagai manufacturing dan sebagainya. Itu generasi industri. Kemudian ada generasi yang memodernkan Malaysia di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kepimpinan. Mereka memodernkan Malaysia. Agenda penswastaan, agenda Malaysia Incorporation, sekolah swasta dan sebagainya. Ini ialah agenda memodernkan Malaysia. Tetapi sekarang kita berada di mana, Datuk Seri? Kita berada di pasca Malaysia moden. Pasca Malaysia moden ini contohnya di mana kita berada sekarang ni. Ada yang kaya dan miskin, jurangnya jauh. Ada yang isunya di sini rumahnya hebat, tetapi alam sekitarnya bobrok. Kita ada keadaan yang mana isu apa dia? Isu ekstremisme, isu perkauman. Ini ialah produk-produk apabila Malaysia melalui satu proses pemodenan. Jadi pemimpin yang boleh menyantuni isu pasca pemodenan ialah Anwar Ibrahim. Kerana jawapan kepada inequality, kesenjangan ialah justice. Jawapan kepada kita panggil ketidakadilan alam sekitar, climate change dan sebagainya ialah justice, climate justice. Jadi pemimpin yang menjadikan al-adlu bil ihsan, keadilan dan keihsanan ini sebagai trust, kepimpinan beliau mampu menyantuni isu-isu pasca pemodenan. Sebab hari ini kita berada di Kuala Lumpur. Kita tengok isunya kemiskinan bandar. Jadi hanya pemimpin yang punya kesedaran, punya rasa denyut nadi. Dan benda ini tak boleh dibuat-buat. Contoh, katakan sekarang kita nak cakap pasal kemiskinan. Kalau orang tu semua hidup jadi pemimpin, tak pernah jadi pemimpin pelajar, aktivis, tolong orang miskin, macam mana dia nak faham? Ya, betul. Sebab itu hari ini saya tengok ada beza. Menteri Kewangan yang latar belakangnya lebih pada perbankan dan Menteri Kewangan yang dulu pernah bergelut dengan kemiskinan. Pilihannya banyak perbezaan dari segi tasawurnya. Apa tasawur? Worldview dia. Pilihan-pilihannya sebab dia akan fikirkan kepada rakyat marahin. Tetapi orang yang tidak pernah ada perasaan sebegitu, tak bolehlah. So bagi saya, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia, sekali lagi saya tegaskan, kerana keuntungannya itu akan ada untuk orang Malaysia. Yang kedua, kalau kita tak cepat-cepat menggesa perkara ini, Malaysia akan berada di tahap yang sama. Dan malah yang paling saya risau, apabila negara lain, contohnya Datuk Seri pun arif mengenai Indonesia dan sebagainya, di sana pemimpin-pemimpin yang naik, kita tengok susur pemikirannya lain. Saya boleh sebut di sini Anies Baswedan, Rizwan Kamil, Sandiaga Uno, atau kawan-kawan kita di Sumatera. Apa itu gubernur kita, gubernur Sumatera Barat, saudara Irwan Prayitno. Irwan Prayitno. Ini anak-anak muda yang punya cita-cita, punya wawasan. Dia bukan bercerita, okey, kita pakat-pakat ambil kuasa. Tidak, ini mereka bangun
bahawa mereka mau melakukan sesuatu gagasan. So, jadi saya mau di Malaysia ini, di bawah kepimpinan Datuk Seri Ibrahim, anak muda yang bangun ialah anak muda yang berwawasan. Bukan anak muda kita tanya, kenapa kamu menyokong Perikatan Nasional? Oh, sebab dia dapat JLC. Oh, kenapa kamu menyokong koalisi ini? Oh, kerana koalisi ini dia ialah untuk satu kaum. Di era 21 ini, orang mencari sosok yang boleh berlaku adil kepada semua orang. Dan dalam konteks Malaysia, Datuk Seri, yang berlaku adil daripada sampai ke Sabah. Daripada untuk orang Melayu, orang Iban, Kadazan dan semua. Cina dan sebagainya. Betul. Jadi apabila Datuk Seri Ibrahim kata, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, itu bukan satu konotasi yang kecil. Itu sampai ke sini. So bagi saya, orang yang tak ada jiwa itu tak boleh cakap macam tu. So ini pandangan saya lah. Tapi kalau kita tengok YB negara sekarang dilanda krisis ekonomi. Kalau kita tengok sekarang, yang kata adakah kita perlu seorang tokoh ekonomi seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk memimpin kembali? Okey. Saya bukan pakar ekonomi, tapi saya tahu sedikit, terutama segi aspek perundangan, aspek governance dan sebagainya. Antara perkara yang boleh menyumbang ke arah kita panggil pertumbuhan ekonomi ialah keyakinan. Keyakinan pelabur, keyakinan masyarakat, yang akan melibatkan diri dalam proses ekonomi tersebut. Alright? Keyakinan ini, dia timbul daripada mana? Keyakinan timbul daripada pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Apa pilihan tersebut? Dasar yang beliau guna. Perundangan yang beliau laksanakan, sikap beliau. Okey. Apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim telah mempromosi, mengamal, menyatakan sikap terhadap nilai yang betul untuk pertumbuhan ekonomi. Apa nilai yang betul tersebut? Nilai yang betul tersebut, Malaysia mesti ditadbir oleh rule of law. Malaysia mesti ditadbir dengan sistem tata kelola governance yang betul. Apa maksud sistem governance yang betul? Rasuah tak boleh. Dan Anwar Ibrahim memang tegas. Sebab itu ramai yang kata dulu, kalau dia tak tegas sikit dulu ketika menjadi Perdana Menteri dulu, beliau mungkin Perdana Menteri lagi sekarang. Tetapi bagi beliau itu bukan satu pencaturan. Bagi beliau itu satu tanggungjawab. Setengah orang membuat kalkulasi. Tak apa sekarang, kita tak payah dulu. No, freedom is now. Hak rakyat is now. So jadi Anwar Ibrahim melihat perkara ini tak boleh dikompromi. So jadi saya melihat antara perkara yang boleh kita lihat di dalam keterampilan kepimpinan Anwar Ibrahim ialah keyakinan pelabur, keyakinan terhadap sistem dan keyakinan terhadap nilai yang dibangunkan. Contohnya, apa nilai yang akan menguntungkan sesuatu negara untuk tujuan pertumbuhan ekonomi? Nilai demokrasi. Kalau negara itu mengamalkan demokrasi yang baik, apa maksud yang baik? 5 tahun sekali pilihan raya. Kita masuk pilihan raya dengan manifesto tertentu, jadi kita pilih pemimpin kita. Jadi pemimpin yang telah dipilih akan mengatur segala perancangan negara. Jadi 5 tahun akan datang, orang lain pula. Sebab itu di negara-negara maju, terbentuk perkara sebegitu. Tetapi apa yang berlaku baru-baru ini? Ia telah merosakkan asas, foundation bagaimana negara ini dibangunkan. Sebab itu kalau kita tengok di dalam pemasyuran kemerdekaan, apa Tunku Abdul Rahman masa dia baca tu, dia kata negara ini mesti dibangunkan berdasarkan apa dia? Keadilan, demokrasi, liberty. Benda tu ada asas maksud dalam surat beranak negara kita tu. Jadi tak boleh ada kawan-kawan saya kata, apa yang berlaku baru ni pun ikut perlembagaan, ikut demokrasi. Dia kata tidak, itu demokrasi, perlembagaan yang tak ada falsafah. Falsafah perlembagaan kita apa dia? Demokrasi, justice, liberty. Jadi kalau kita nak tafsir apa yang berlaku baru-baru ini, mesti di dalam konteks demokrasi itu. Apa demokrasi tersebut? Representatif demokrasi. Parti memilih calon, bertanding. Jadi apa yang disajikan ialah wakil-wakil daripada parti yang dipilih. Ini bukan zaman Greek, zaman direct demokrasi. Datuk bertanding seorang-seorang, lepas tu Datuk boleh buat keputusan seorang-seorang. Tak. Datuk membuat keputusan yang mana mandat itu datang daripada parti dan diangkat oleh rakyat di dalam proses pilihan raya. Jadi bagi saya, kenapa ekonomi Malaysia hari ini kurang mendapat tarikan keyakinan? Kerana kita telah meleburkan, meleraikan asas-asas yang telah dibangunkan oleh founding father kita. Jadi Anwar Ibrahim perlu kembali mengemaskan perkara ini, membina balik. Bukan, Malaysia ini kita bukan negara lain. Suatu ketika kita diiktiraf sistem perundangan kita. Boleh saya katakan zaman Tun Sufyan dan sebagainya, sistem perundangan Malaysia antara terbaik di dunia.
pemerintah dalam negara Commonwealth antara terbaik. Malah tak malu untuk saya katakan bahawa ketika itu universiti kita, Universiti Melaya kita dan sebagainya, Universiti Singapura semua hebat. Sebab itu tokoh-tokoh yang dihasilkan daripada zaman itu semua hebat. Hari ini Datuk, kita bercakap dikala universiti sistem pendidikan kita dibandingkan di dalam dunia, bukan dibandingkan dalam negara. Di tahap yang tidak sangat boleh dibanggakan. Bukan saya tak boleh dibanggakan, boleh dibanggakan. Tapi saya rasa potensi sebenar itu lebih lagi. Kebudayaan. Kenapa hari ini kita masih bercakap benda-benda perkauman? Bagi saya perkara ini sudah menjadi perkara yang kurang menarik perhatian kalau cabaran di ekonomi. Cabaran ekonomi, diskusi di parlimen, diskusi politik sepatutnya apa? Apakah agenda inovasi? Apakah agenda sekarang ni sains dan teknologi? Apakah agenda kita panggil competitiveness untuk masyarakat? Tapi perkara-perkara itu Datuk sendiri tahu sebagai orang usahawan, bukan topik perbincangan hari ini. Malah kita tengok Malaysia dikenali sebagai apa? Isu rasuah. Malaysia dikenali sebagai apa? Sistem demokrasi yang kacau bilau sekarang. Malaysia dikenali sebagai apa? Oh, sebagai ada baru-baru ni isu perkauman. Jadi bagi saya perkara-perkara ini ialah satu perkara yang kurang memberi tarikan tali keyakinan untuk pelabur untuk datang. So bagi saya, Malaysia perlu kembali ke pesada dunia, kembali kepada asas dia, dan saya rasa Malaysia boleh dan masih lagi tak terlambat, dan saya rasa Anwar Ibrahim boleh dipertimbangkan semula kerana parti yang menang pilihan raya yang dulu harus dipertimbangkan. Parti keadilan. Ini yang dipilih. Parti mata yang ditumbuk itu telah dipilih semua orang. Jadi mana boleh parti yang tak ada mandat rakyat memimpin? So bagi saya ini perlu diperbetulkan, dan saya rasa ianya perlu ada satu kesungguhan politik. Sebab tu hari ini saya sebut eksklusif juga di sini. Apabila saya melihat ini presiden sebuah parti yang besar, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata bahawa snap election perlu diadakan segera kerana bagi beliau ia amat penting untuk membuktikan bahawa kerajaan hari ini bukanlah kerajaan backdoor. Dia cakap, bukan saya cakap. Dan perlu dilakukan segera kerana ia perlu untuk keyakinan rakyat. So, bagi saya, ini satu statement yang sangat penting untuk Perdana Menteri hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana saya tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin setakat yang saya kenal daripada jauh, saya pernah dalam parlimen dengan dia. Beliau bagi saya seorang yang rasional, memikirkan juga kepentingan Malaysia, kerana beliau punya pengalaman. Mantan MD, mantan Menteri Kanan, yang pernah dizalimi. Orang yang pernah dizalimi ni saya rasa dia faham apa maksud kezaliman.